Sebahagian besar daripada kalangan ulama maknanya keluar daripada qaryah ataupun lepas daripada binaan-binaan rumah, dia melepasi. Dia duduk dalam satu qaryah. Dia duduk di dalam satu kampung. Bila dia keluar, melepasi kampung tersebut. Binaan-binaan yang berada di dalam kampung dia, ataupun setengah daripada kalangan ulama menyebut qaryah, lepas daripada qaryah dia. Kita duduk sekarang ni di mana? Apa kampung kita ni? Cangkat Goho. Di luar daripada Cangkat Goho ni kampung apa? Contohnya kita kata Padang Asam. Padang Asam. Batu apa dia? Batu 17 kan? Jadi keluarlah daripada tempat kita. Masa itu, bolehlah kita melakukan qasar. Ataupun kita nak jamak. Itu berdasarkan kepada pendapat kebanyakan ulama. Jadi sebagai maklumat tambahan, saya baca pula dalam kitab Masailul Jumhur. Dalam kitab Masailul Jumhur, fil musafiri yushra'u fil qasri idza jawazal bunyana baladihi. Hal yajuzu qabla dhalik. Dia kata musafir, pada musafir dia kata babun fil musafir, bab pada musafir disyarakkan. Pada qasar apa dia melepasi binaan negerinya. Hal yajuzu qabla dhalik, adakah harus sebelum melepasi binaan, sebelum dia keluar kampung, sebelum dia keluar qaryah, boleh tak? Jadi dia jawab di sini, jamaahirul ulama'i ala adami jawadil syuru'i. Dia kata jamaahirul ulama'i ala adami jawazil syuru'i fil qasri salati lil musafiri hatta yujawizal musafiru. Dia kata jumhur ulama ketiadaan harus memulakan qasar bagi musafir sebelum dia melepasi qaryah dia ataupun kampung dia. Itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ini apa dia? Kebanyakan ulama. Seperti mazhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Sebab apa mereka berpendirian begitu, berpegang dan beristihad begitu? Kerana dalam kajian para ulama, sama ada ulama hadis ataupun ulama fiqh, apa yang mereka jumpa daripada amalan Nabi, Nabi keluar daripada kampung dia, baru qasar, baru dia jamak. Nabi tidak buat di rumah. Jadi atas kaedah itu. Kadang-kadang kaedah ini diambil berdasarkan kepada kebiasaan apa yang Nabi buat. Nabi tak pernah sebut, hendaklah qasar keluar daripada rumah, keluar daripada kampung halaman. Nabi tak pernah sebut. Tetapi apabila kebiasaan itu dilakukan oleh Nabi SAW, jadi sebahagian daripada ulama dia mengambil kaedah itu. Nak qasar jamak ni mesti keluar daripada kampung dia. Ini pendapat siapa? Wa huwa mazhabu Malikin wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Ini pegangan mazhab Malik, Abi Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Mesti keluar daerah ataupun keluar kampung dia dulu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahaba ba'du, telah berpendapat sebahagian daripada ulama pula ila jawazil qasri munzu ansha'as safara. Sebahagian pula berpendapat harus qasar semenjak dia nak keluar, nak mula musafir, walau kana fi darihi, walaupun duduk di rumah dia. Tidak timbul isu lah. Buat musafir di rumah ni boleh tak boleh, kerana di sana ada pandangan ulama. Wa ruwiya 'anil Haris bin Abi Rabi'ah annahu arada safaran fa shalla bihim raka'ataini fi manzilihi. Diriwayatkan daripada Haris bin Abi Rabi'ah, bila dia nak musafir, dia sembahyang dengan sahabat-sahabat dia di rumahnya, wa fihim Aswad bin Yazid. Yang ada di rumah dia itu Aswad bin Yazid wa ghairu wahidin min ashabi bin Mas'udin. Dan bukan seorang daripada kalangan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud. Maknanya daripada kalangan tabi'in. Nama-nama yang disebutkan tadi dulu lagi daripada wujudnya individu yang dikenali dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Ibnu Taimiyah. Maknanya demo ni bukan geng-geng W lah.
yang qasar di rumah ini, bukan geng-geng W. Sebelum golongan W wujud, mereka dah wujud. Tak boleh dikaitkan dengan mana-mana golongan. Dia kata qala Qurtubi wa bihi qala Atha' bin Abi Rabah wa Sulaiman bin Musa. Atha' bin Ibn Rabah pula menyokong pendapat ini. Siapa sebut? Imam Qurtubi dan Sulaiman bin Musa. Jadi di sini ada dua pandangan kan? Sebahagiannya kena keluar daripada Qaryah dia dulu, sebahagiannya kata di rumah pun boleh. Tetapi pendapat ulama yang mengatakan harus jamak ataupun qasar di rumah ini kurang masyhur, tidak disebarkan. Mungkin orang jumpa dalil ini, orang tak sebarkan. Mungkin orang tak tahu langsung. Menyebabkan dia tak sebarkan, menyebabkan masyarakat tak tahu. Bila masyarakat tak tahu, dia kata, bila buat jamak qasar di rumah ini, kalau qasar di rumah ni dikira apa? Dianggap sebagai satu kesalahan lah. Tak pernah dia jumpa dalil. Jadi dalil-dalil ni kadang-kadang benda tu ada, kita tak jumpa. Bila kita tak jumpa, kita boleh kata, tak boleh kata, tak ada dalil. Tak ada dalil. Padahal dalil tu kita tak jumpa. Pertamanya, kita tak boleh kata sesuatu benda yang kita tak jumpa, tak ada dalil. Kita boleh jawab sekadar pengetahuan saya macam ni. Jangan kata tak pernah jumpa dalil. Iyalah, orang lain jumpa, kita je tak jumpa. Apatah lagi, kita nak meletakkan kesalahan bila orang memberi pandangan ataupun dia beramal berbeza dengan pendapat kita. Lagi jauh kita nak letakkan salah ni. Tak boleh ni. Mungkin dia tahu dalil. Kena tanya dulu. Dia jumpa dalil ataupun tidak. Sebelum kita nak meletakkan kesalahan. Cuma di dalam masalah fiqh ini, dia merupakan suatu perbahasan perbincangan yang sangat luas. Kadang-kadang benda-benda yang pendapat-pendapat yang terpencil, tetapi kadang-kadang dia kuat. Cuma tidak tersebar. Okey, itu sebagai maklumat tambahan. Maknanya boleh kita qasar di rumah, sama ada kita semalam dah kita sebut kan, sama ada sebelum pergi ataupun selepas balik daripada musafir. Kita terus masuk kepada perbahasan perbincangan tentang jarak. Hadus safari al-masafatul lati yuqsaru fiha. Had musafir dan jarak yang dikosarkan padanya. Maknanya, berapa jarak yang mengharuskan seseorang itu untuk mengkosarkan sembahyang. Ikhtalafa ahlul ilmi fi tahdidil masafati allati yajuzu fiha qasrus salati ala thalathati aqwalin. Berselisih pendapat oleh ahlul ilmi pada menentukan jarak yang harus qasar sembahyang atas 3 pendapat. 3 pandangan ulama. Al-awalu masahatul qasri. Dia kata yang pertama, masafahnya, iaitu jaraknya 48 mil. Bersamaan dengan 48 mil bersamaan dengan 85 kilometer. Bersamaan dengan 85 kilometer. 85, ada ulama yang mengatakan 90. Sama ada 85 ataupun 90 ini, itulah yang disebut sebagai marhalatani. Apa maksud marhalatani? Dua marhalah. Orang nak sebut dua marhalah itu apa sukatan dia? Apa jarak dia? Jadi, lebih kurang 85. Sebab apa kata lebih kurang? Mereka buat anggaran. Tak suka secara tepat. Jadi, 2 marhalah ini sama ada 85 km ataupun 90. Itu dipanggil 2 marhalah. Berdasarkan kepada beberapa riwayat. Ini pendapat sahabat wabihi qala Ibnu Umar. Ini pegangan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wal Hasan bin Basri. Pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Basri dan juga Zuhri. Wa huwa mazhabu Malik wal Laisi wal Syafi'i. Dan juga Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Ini pegangan siapa 2 marhalah ini bersamaan dengan 85 ataupun 90 km ini?
pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Basri, Zuhri, mazhab Malik, Lais, Imam Syafi'i dan juga Ahmad. Dan juga Ishaq dan Abu Saur. Wa hujjatuhum ma yali. Hujah mereka maknanya dalil-dalil yang akan datang. Apa dia? Di antaranya hadis apa dia? Ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min arba'ati burudin min Makkah ila Affan. Wahai ahlu Mekah, jangan kamu qasar sembahyang kurang daripada 4 burud. Burud jamak daripada baridun baridani burud. Jadi ulama buat anggaran lah, buat kiraan. 4 buruk ni berapa? Daripada Mekah ini Asfan. Itu yang dikatakan tadi berapa? Berapa kilometer tadi? 85 ataupun 95. 85 ataupun 90. Ulama buat anggaran daripada Mekah ke Asfan. Itu hujah yang pertama, golongan yang berpegang kepada dua marhalah. Dan dalil yang kedua, dalil ni banyak, kita baca ringkas-ringkas. Takut tak tercapai maksud. Sebab kita nak cuba nak meringkaskan perbahasan. Dalil yang kedua, ma thabata anna bin Umar wa bin Abbas kana yuqsirani wa yuftirani fi 4 burudin wa hiya 16 farsakhan. Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, mereka ini qasar dan juga qasar sembahyang dan juga berbuka puasa pada jarak berapa ni? 4 burud. 4 burud. Dalil yang ketiga, anna masafata 4 burudin tajma'u musyaqqatus safar. Jadi 4 burud ini ataupun di lebih kurang 2 marhalah ini terhimpunnya musyaqqah musafir. Terhimpunnya kesulitan musafir. Kesulitan, kepayahan di dalam musafir ini berlaku bila 2 marhalah. Yang disebut sebagai berapa? 4 burud. 85 km ataupun 90 km. Kalau ikut sukatan sekarang. Itu dalil golongan yang pertama kata, sekurang-kurang jarak mesti 2 marhalah. Okey, kita tengok golongan yang ketiga berpendapat, iaitu Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Hanafi. As-saniyu masafatul qasri masiratu salasati ayamin bilayaliha bimashil ibil. Dia kata jarak qasar, pendapat yang kedua ini adalah 3 hari perjalanan berserta dengan malam. Yang tadi 2 hari 2 malam. 2 marhalah. Ini 3 hari 3 malam. Perjalanan unta yang memuatkan di belakang dia bebanan ataupun barang-barang. Barang-barang yang tunggangan yang dia bawa tak, unta tu boleh berjalan 3 hari 3 malam kan. Bukan jalan pergi balik, sehala. Jalan unta, secara tu je. Bukan dia pecut, berjalan. 3 hari 3 malam kan. Kalau dia berjalan tanpa henti. Kalau berhenti tu melibatkan banyak hari pula kan. Direct. Andai kata, memang dia akan berhenti. Kalau andai kata dia berjalan tu, 3 hari 3 malam, jauh mana sampai? Jauh mana sampai? Jadi, mereka meletakkan bahawa 3 marhalah. 3 marhalah ini berlaku perselisihan ulama pula, sama ada 120 km ataupun 144 km ataupun 160 km. Lebih jauh daripada 2 marhalah. Kalau tadi 90 km kan, ini 120 ataupun 144 ataupun 160. Itu pendapat yang kedua. Maknanya kurang pada 2 marhalah, tak boleh qasar. Ya. Pendapat yang pertama tadi, kurang daripada 2 marhalah, tak boleh buat qasar. Bukan jamak. Jamak tak melibatkan masafah.
Jangan campur. Kalau campur penin. Jangan campur masalah qasar dengan masalah jamak. Dia berlaku perbezaan di sudut jarak. Di sudut jarak dan juga di sudut syarat. Okey. Kalau dalam mazhab pendapat yang kedua, mazhab Hanafi tadi, Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghaflah, Sya'bi, Nakhai, Ats-Tsauri. Itu pendapat ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, mesti 3 marhalah. Kurang tak sah. Dalil mereka wahadis Ibnu Umar, wahadis Ibnu Umar, mudah-mudah ilaih kita baca mudah-mudah ilaih. Hadis Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, hadis Ibnu Umar ni bahwasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la tusaffir mar'atu. La tusaffiril mar'atu salasata ayamin illa ma'adhi mahramin. Dia kata orang perempuan ni jangan dia musafir 3 hari melainkan bersama dengan mahram dia. Hak ni tadi dia tak 2 hari. Perjalanan unta ini 3 hari pula. Maknanya 3 hari tu yang menyebutkan 3 marhalah tu yang sukatannya 120, 144 ataupun 160 km kan. Jadi pendapat yang kedua mesti 3 marhalah, jangan kurang. Kurang tak boleh nak qasar. Itu mazhab Hanafi. Dan beberapa orang nama yang disebutkan tadi, Nakhai, Tsauri, Suwaid bin Ghaflah dan juga Sya'bi. Dan juga pendapat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. 3 marhalah. Okey, pendapat yang ketiga. As-salisu laisa lil qasri masafatun muhaddadatun. Tidaklah bagi qasar itu masafah yang ditentukan. Tak ada. Dalil-dalil daripada hadis Nabi tidak ada yang sahih dan tidak ada yang sharih. Sahih dan sharih. Tak ada. Yang kata ya ahlal Makkah la taqsurus salata fi aqalli 4 burudin. Hadis itu hadis mungkar. Apa makna hadis mungkar? 2 definisi ulama. Yang pertama, perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak sampai kepada tahap siqah. Yang kedua, perawi meriwayatkan, seseorang perawi yang lemah, dia meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan perawi yang siqah. Maka hadis itu menjadi hadis yang dhaif. Sebab itu, dalam bab jarak ni ulama berbeza pandangan yang banyak sebab tidak ada hadis yang sahih. Dan tidak sharih tentang kadar musafir, tentang maknanya masafah, tentang jarak. Tidak ada yang sahih, tidak ada yang sharih. Cuma para ulama nilai biasa-biasanya Rasulullah di dalam musafir jarak sekian-sekian-sekian, dia qasar di situ. Ulama ambil situ, bukan Rasulullah ada sebut mesti kena sekian-sekian jarak. Yang sahihnya tidak ada. Kalau ada, sepakatlah ulama letak, maknanya tak berlakulah perbezaan. Duduk kau tidak ada. Di sudut perbuatan tu ada. Rasulullah pernah musafir daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Ketika itu dia qasar. Jadi daripada sini ke sini tu berapa masafah, berapa jarak. Itu ulama buat kaedah di dalam mazhab dia. Jadi kalau orang nak kelahi masalah jarak ni tak betul lah. Sebab itu andaian yang dijadikan satu kaedah. Okey. Hujah golongan yang pertama tadi, di antaranya golongan Zahiriyah lah kan. Ibnu Qayyim dan beberapa orang ulama lagi, dia kata di sini sebab Quran kata wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu qasar sembahyang. Asal musafir dia bukan tak jarak. Quran kata macam tu. Itu golongan yang kata tak semesti tidak terikat dengan jarak. Dalil yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahuddat qasra bi haddi zamanin aw makanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan qasar itu dengan ketentuan masa dan juga tempat.
bal allaqa syari'u al-hukma bimusamma safar. Bahkan telah syara' siapa dia? Allah Ta'ala. Syara' yang mendatangkan hukum syara' telah menetapkan hukum ni dengan nama asalkan musafir secara mutlak. Wa idza darabtum fil ardi. Apabila kamu musafir, tak kira jarak 2 marhalah ke ataupun 3 marhalah. Jadi kena nak tahulah. Musafir dengan zihab dia ada beza. Sesuatu perjalanan yang disebut sebagai musafir dengan zihab pergi. Boleh beza tak? Okey, contoh. Kita daripada Padang Rengas ni pergi ke Kuala. Musafir ke dipanggil pergi? Zihab. Dia bukan musafir, bukan as-safar. Jadi bila tidak dinamakan musafir, tidak layaklah dikosarkan dalam jarak tersebut. Orang kata ni nak pemudah-mudah dah, tak ada mudah-mudah. Ulama dah beza dah antara zihab dengan safar. Cuma kita nak beritahu satu lagi, ada pendapat yang keempat. Itu pendapat yang kedua. Pertamanya Quran, yang keduanya Nabi tidak menentukan. Fala yajuzu an yufarraqa. Tidak harus dibezakan baina naw'in wa naw'in min ghairi dalalati syar'iyyah. Min ghairi dalalatin syar'iyyatin. Tak boleh kita nak kata hukum dia macam ni, dikaitkan dengan jarak yang tertentu, bahagian ni dengan bahagian tu dengan tanpa dalil syarak. Menentukan jarak marhalah ini ada dalil tak daripada syarak? Syarak iaitu Quran secara jelas, hadis secara sahih. Tak ada. Jawapannya tak ada. Balil wajibu an yutlaqa ma atlaqahu syari'u wa yuqayyidu ma qayyadahu. Wa yuqayyadu ma qayyadahu. Bahkan yang wajibnya kita mengitlakkan sesuatu yang diitlakkan oleh syarak. Kita sebut sebagaimana yang disebut oleh syarak. Kita pegang sebagaimana yang dipegang oleh syarak. Wa taqdiru limasafatil qasri babhu at-tauqif. Menentukan jarak qasar ini babnya terhenti, at-tauqif terhenti arahan Allah dan juga Rasul. Sebab dia datang daripada syarak, sumber syarak Quran hadis kan. Dalam Quran hadis tidak menetapkan jarak. Fala yusaru ilaihi bi ra'yin mujarradin. Tidak boleh jadi semata-mata dengan ra'yi, dengan pandangan. Tidak kukuh untuk dipegang dengan semata-mata pandangan. Ijtihad. Okey ya. 3 pandangan. Adapun pendapat yang keempat, bila hadis Nabi SAW pernah, pendapat yang keempat Nabi pernah 6 ataupun 7 km Nabi qasar. Mereka qasar atas jarak tu. Ini ahli zahir. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bila dia sembahyang Zuhur di Madinah 4 rakaat. Bila dia sampai ke Zihulaifah, dia qasar sembahyang Asar 2 rakaat. Zuhur dia sembahyang tamam sebab tak musafir. Bila dia keluar daripada Madinah ke Zihulaifah, dia sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang Asar dia qasar. Jadi, sebahagian ulama kata jarak antara Madinah ke Zihulaifah pun dah layak, dah boleh, dah harus untuk qasar. Jadi ulama ni buat anggaran daripada Madinah dengan Zihulaifah ni berapa kilometer. Dalam syarah Muslim ada disebut 6 kilometer, ada andaian yang kata 7 kilometer saja. Ada andaian yang kata 6 kilometer, ada yang kata 7 kilometer. Dan saya pernah bertanya dengan pelajar daripada Thailand yang belajar di Madinah. Saya pergi buat umrah hari tu, tanya dia, sebab dia duduk lama di Madinah, jarak antara Madinah ke Zihulaifah ni berapa jauh? Dia kata 12 km. Kalau 12 km, kita tak apalah. Tak pegang 6 ataupun 7 km. Kita pegang 12.
12 pun tak cukup 2 marhalah. Tak cukup kan? Jadi sebahagian ulama kata, boleh dah qasar di situ. Orang golongan yang berpegang kepada zahir hadis. Mungkin ada pihak kata itu bukan zahir. Tak betul kata. Tak ada ulama pegang macam tu. Cuma ulama-ulama mazhab jawab. Di antaranya Imam Nawawi dia jawab hadis ini di dalam Syarah Muslim. Dia hurai hadis ini dalam Syarah Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut di dalam Fathul Bari. Sebahagian ulama kata laisa ghayatus safar. Bukan itu destinasinya. Bukan itu destinasinya. Rasulullah nak pergi jauh lagi. Jadi sampai pertengahan jalan dia qasar. Sebab tu ulama meletakkan keluar daripada daerah, keluar Korea. Sebab Rasulullah keluar Korea. Jadi ulama kata laisa ghayatus safar. Bukan itu terhentinya safar ataupun destinasi yang Rasulullah nak tuju. Sebahagian ulama menyebut laisa muntahal safar, bukan terhentinya musafir di situ. Jadi dengan pendedahan ini nak muskil tak? Tak ada muskil lah. Nak pegang hak 2 marhalah ada dalil. 3 marhalah ada dalil. Yang asalkan musafir sahaja tak ikut marhalah pun ada dalil. Yang kata 6 km 7 km pun ada dalil. Cuma pendapat ini dibantah oleh ulama mazhab. Yang tu pun kita cerita dah. Jangan petik buat potong sini. Ustaz Fakhr Razi kata 6 km boleh. Saya cerita dah hak banyak, hak ujung-ujung tadi, hak awal-awal tadi. 2 marhalah, 3 marhalah. Lepas tu dia tak kira jarak, asalkan nama musafir. Yang keempat baru dia cerita yang tu. Sebab takut jadi terkejut. Orang sekarang ni bila dia dengar dia terkejut. Dia mudah nak jadi pitang. Sebab dia tak pernah jumpa dalil. Jadi alhamdulillah kita ni ahli dalil. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ni ahli dalil. Apa yang kita cakap kita kena buktikan dengan dalil. Bukan orang kata nak sembang besar. Sebab ada orang bila dia banyak kempen orang menceritakan kepada orang tak perlu tahu dalil. Orang awam tak perlu tahu dalil. Jadi bila tak tahu dalil tu yang jadi orang awam jadi pening. Akhirnya pening lah. Hak mana satu betul? Yang Tok Guru A ke Tok Guru B? Ni Tok Guru A cakap macam ni. B cakap macam ni. Tapi kalau kita terang semua dalil-dalil tu, dua-dua ada dalil. Tok Guru ni pun betul, Tok Guru ni pun betul. Asalkan ada dalil. Jadi harmoni lah. Pertamanya kita berpegang kepada satu fakta, satu hujah yang kuat. Yang keduanya masyarakat tak akan jadi berbalah. Saling meraihkan di antara satu sama lain bila berlaku perbezaan pendapat. Sebab tu kena kembali kepada dalil. Jadi sekadar itu dulu, wallahu alam untuk malam ni. Malam-malam yang berikutnya kita cerita insya-Allah tentang berapa hari pula boleh kita jamak ataupun qasar di dalam musafir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.